Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini dalam sesi rancangan podcast Borak Dakwah, dan tajuk perbicaraan kita hari ini berkaitan dengan bicara madani, dan alhamdulillah tajuk spesifik hari ini kita nak bincangkan juga berkaitan dengan syukur yang tidak terungkap. Dan alhamdulillah bersama dengan saya Ustaz Muhammad Firdaus, dan sebelah saya ni saya bawakan dalam podcast kita pada pagi ini saya bersama Tuan Haji Jamali bin Muhammad Adnan, Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan. Alhamdulillah, apa khabar Ustaz? Sihat, alhamdulillah. Selamat datang ke bahagian dakwah JAKIM. Sudi melapangkan masa walaupun sibuk di pejabat, saya faham. Dan hari ini kita sembang-sembang untuk bincang tentang syukur, Ustaz. Dan bila kita cerita tentang syukur ni, saya percayalah ramai hari ini kita tengok di media sosial, even di masyarakat luar hari ini, dia pandai cakap dia syukur, alhamdulillah syukur, tapi dari segi perbuatannya tu tak nampak bersyukur. Mungkin sebagai permulaan untuk kita bincang-bincang dalam bicara madani kita ni, Ustaz mungkin boleh kongsikan sedikit apa itu syukur sebenarnya. Sebab ada orang namanya syukur juga, kan? Ada orang namanya syukur, ada orang dia bercakap pasal syukur macam-macam, tapi dari segi hakikat sebenarnya tu tak nampak syukur. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sebagai permulaan, Ustaz, syukur tu dari segi bahasa tu bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ustaz Firdaus dan rakan-rakan pendengar dan penonton sekalian, setiap hari kita menerima kurniaan, anugerah ataupun nikmat daripada Allah Ta'ala. Betul. Sama ada dalam bentuk kesihatan tubuh badan, kita mempunyai keluarga yang bahagia, ada anak, ada isteri, ada suami. Kita mempunyai pekerjaan yang baik, kita mempunyai income, pendapatan yang dapat menampung kehidupan kita. Malah terlalu banyak kita menerima nikmat anugerah daripada Allah Ta'ala, sehingga di dalam Al-Quran pun disebut wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau sekiranya nak dikira, nak dibilang, nikmat Allah Ta'ala itu terlalu banyak dan kamu tidak akan mampu membilangnya. Sebab itu apabila disebut syukur, maknanya kita berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Biasanya kita ucap terima kasih kepada manusia. Betul. Tapi jarang kita dengar apa yang disebut sebagai berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Maknanya kita menghargai nikmat, rezeki, pemberian daripada Allah, anugerah dan macam-macam daripada Allah Ta'ala dengan pelbagai kaedah. Nanti kita akan bincangkan. Sebab itu Imam Syafi'i menyebut, dia kata ada 5 nikmat yang besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada manusia ini. Pertama, ni'matul wujud. Nikmat kita dihidupkan oleh Allah. Yang kedua, ni'matul insan. Nikmat kita jadi manusia. Tak jadi makhluk yang lain, pokok ke batu ke kayu ke gunung dan sebagainya, haiwan dan sebagainya. Tapi jadi manusia yang disebut juga di dalam Al-Quran sebaik-baik kejadian manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang ketiga, ni'matul akal. Allah Ta'ala kurniakan kepada kita akal fikiran yang sekiranya kita gunakan dengan baik, dipandu dengan wahyu daripada Allah Ta'ala, kita akan bertindak dengan perkara dan juga tindakan yang terbaik. Tidak mengikut hawa nafsu, tidak melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Yang kelima, yang keempatnya, ni'matul rizki. Nikmat Allah Ta'ala kurniakan rezeki yang cukup banyak pada kita. Bukan sekadar wang ringgit, bukan sekadar harta benda. Betul. Tetapi masa, kan ini musim cuti sekolah. Rezeki dapat
anak-anak kita tidak ke sekolah, mereka bercuti dalam sebulan. Ya, kita pun kadang-kadang melapangkan masa dengan mereka, quality time dan sebagainya. Ini rezeki. Rezeki misalnya balik daripada bekerja, ya, kita mendengar azan dikumandangkan di mana tempat solat berjamaah bagi seorang bapa, seorang suami, seorang anak lelaki, tidak lain dan tidak bukan di rumah-rumah Allah, di masjid. Maka dengan sebab itu, syukur pada Allah, kita dapat melapangkan masa, meluangkan masa mengejar ganjaran 27 pahala Masya Allah. yang Allah Ta'ala berikan. Syukur lagi pada Allah, kita dapat iktikaf mendengar majlis ilmu di Masjid Surau dan Itu sebagainya. pun rezeki, Ini Ustaz, pun rezeki Masya daripada Allah. Allah. Ya, apalagi rezeki kita hari ini ada suami, Betul. ya, ada isteri, ada anak-anak, ya, dan berkat ada isteri, ada anak-anak, inilah Allah Ta'ala bagi lagi banyak rezeki pemberian kepada kita, Masya Allah. sekiranya kita bersyukur. Ya, dan yang kelimanya, nikmatul iman dan Islam. Ya, nikmat yang paling baik, sudah pastilah yang paling hebat apabila kita Allah Ta'ala kurniakan iman dan Islam kepada kita, yang tidak ada mungkin pada orang lain. Ya, orang lain ada hidup di dunia, mereka ada akal, mereka ada jadi manusia, ya, mereka ada rezeki, tapi mereka tidak ada iman, tidak ada Islam. Ya, berkat iman dan Islam inilah kita menjadi hamba-hambanya yang terbaik, hamba-hambanya yang sentiasa mendapat nikmat anugerah kebaikan yang berterusan sampai bila-bila. Masya Allah. Inilah yang disebut, untuk kita menjadi hamba Allah yang baik, sudah pastilah kita wajib bersyukur kepada Allah. Ya. Ini yang disebut di dalam Al-Quran, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu taj'arun, iyyahu ta'budun. Bersyukurlah akan nikmat pemberian daripada Allah Ta'ala jika kamu benar-benar hanya menyembahnya semata-mata. Jadi dengan sebab itu, saya mengajak diri saya dan kepada semua untuk pastikan dalam setiap hidup kita, ya, kita sentiasa bersyukur pada Allah. Bangun pagi, hidup lagi, ya, setelah tidur 4-5 jam, bangun-bangun hidup lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya. 10:30 tadi, ya, kita yang bekerja penyewa awam ni, ya, ada masa untuk kita makan, ya, ada masa untuk kita minum. Syukur pada Allah, boleh makan lagi, boleh minum lagi. Ada orang tak boleh makan, tak boleh minum. Betul. Ya, pantang banyak, cimanisnya, darah tingginya, gautnya. Syukur pada Allah kita, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala berikan nikmat pemberian tersebut, ya, bukan untuk disebut sahaja, tetapi untuk kita syukur kepada Allah Ta'ala, dan dengan syukur inilah Allah Ta'ala akan tambah banyak lagi nikmat. Baik Ustaz, kalau alhamdulillah, sebab bila saya huraikan tentang syukur tadi, kita jelas tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tadi saya sebut tentang 5 nikmat, dan 5 nikmat ni dah Allah berikan kepada kita dah. Dan tinggal kita berterima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya Ustaz, kadang-kadang kita tengok manusia hari ini, masyarakat di luar sana, pada dia dah bersyukur, pada dia lah rasa aku dah bersyukur dah ni, alhamdulillah, nikmat dapat nikmat hidup, nikmat ada rezeki, nikmat keluarga, anak-anak, alhamdulillah. Kadang ada nikmat iman, tapi masih tak puas lagi Ustaz. Dia masih lagi merasakan, kalaulah aku dapat yang macam ni kan lagi baik, kalaulah aku minta macam ni lagi baik. Dan bukan tak boleh minta, kita boleh minta pada Allah SWT, ud'u ila sabili rabbi, ud'uni astajib lakum, mintalah Allah akan makbulkan. Cuma bila dia minta tu belum dapat. Akhirnya dia rasa down bila tak dapat, dan kuranglah nak bersyukur tu. Dan Allah sebut dalam Quran, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ini 31 kali dalam Quran, dalam surah Ar-Rahman. Nak tunjukkan apa? Allah kata dalam Quran, maka apa lagi nikmat yang telah kau dustakan. Dia bersyukur dah, tapi masih lagi ada nikmat yang dia rasa tak dapat, dan dah dapat tapi tak bersyukurlah, mendustakan nikmat. Mungkin Ustaz boleh kongsi sikit. Tadi kita dah bincang tentang jenis-jenis bahagian-bahagian syukur. Apa cara yang terbaik Ustaz untuk kita nak tunjukkan tanda rasa syukur kepada Allah SWT? Apa cara? Sebab
ada orang dia kata nak syukur macam mana lagi dah? Nak syukur macam mana lagi? Nak cakap syukur-syukur sahaja ke ataupun ada cara yang mungkin yang lebih sesuai yang Allah minta sesuai kita bersyukur? Silakan Ustaz. Saya sebut di awal tadi ya, dalam kita menerima nikmat, pemberian, rezeki dan sebagainya daripada Allah, kita wajib bersyukur sebagai hamba-Nya. Betul. Ya, jadi bersyukur ini bukan sekadar namanya syukur, ya, bukan sekadar dia mengucap alhamdulillah. Di sana para ulama menyebut ya, syukur ni ada 3 bahagian. Okey. Ya, pertama syukur dengan hati. Masya Ya, Allah. syukur dengan hati macam mana? Meyakini, menghayati segala pemberian nikmat Allah Ta'ala dengan rasa penuh kegembiraan, ya, rasa redha dan terima seadanya. Gembira tu pun dah syukur dah. Syukur pada Masya Allah. Ya, redha dengan apa sahaja yang diberikan oleh Allah Ta'ala, sama ada yang kita katakan dia suatu nikmat ataupun suatu ujian. Ya, maka kita kena syukur. Ya, jadi sebab itu syukur ini bukan hanya apabila dikurniakan kesenangan, naik pangkat, ya, dapat isteri, dapat anak, dapat rumah baru dan sebagainya, dapat cuti dan sebagainya. Bahkan juga bersyukur dalam kepayahan, ya, ketika mana diuji dengan hati yang sabar. Hati yang sabar dan mengharap ganjaran daripada Allah Ta'ala. Inilah yang disebut di dalam Al-Quran dalam surah An-Nahl, yang bermaksud apa sahaja nikmat yang kamu perolehi, maka sebenarnya nikmat itu daripada Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa dengan kesusahan, maka mohonlah pertolongan daripadanya. Jadi nikmat pertama sekali syukur dengan hati kita redha. Ya, sama ada dalam bentuk nikmat itu, pemberian itu dalam bentuk nikmat, kebaikan ataupun suatu ujian. Kita redha, kita gembira, kita serah pada Allah, kita berdoa, itu maknanya orang yang bersyukur. Kita tak komplain lah Ustaz. Ya, tak komplain. Kita tak komplain lah kenapa Allah jadikan aku begini. Sebab sesuatu ujian itu sudah pasti terkandung hikmah yang ada di dalam. Yang itu kadang tak nampak Ustaz. Betul, tak nampak. Yang kedua, bersyukur dengan lidah. Ya, syukur dengan lidah ni yang biasa kita sebut alhamdulillah sajalah. Ya, syukur pada Allah. Tetapi inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW, ya, iaitu lidah ini sentiasa mengucapkan perkara yang baik ataupun diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya, maknanya ya, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, ya, dia akan bercakap yang baik-baik saja. Ya, ataupun dia diam. Maka dengan sebab itu, ya, perkataan yang baik macam mana? Perkataan yang disenangi oleh orang lain yang mendengarnya, perkataan yang boleh membawa kepada silaturahim, bukan perkataan yang menabur fitnah, mengadu domba dan sebagainya. Dan bukan sekadar mengucapkan alhamdulillah, ya, itu memang automatik lah. Yalah. Bila orang bagi kita hadiah ke birthday cake-nya dan sebagainya, ya, kita dapat, kita ucap terima kasih. Tapi dengan Allah Ta'ala kita sebut alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah itu mesti diikuti dengan, ya, melakukan amal yang disebut sebagai amalan perbuatan, amalan mahmudah, ya, zikir kepada Allah, ya. Kemudian membaca Al-Quran, banyakkan berdoa mohon kepada Allah. Kita hari ini tak ramai juga macam Firdaus sebut tadi, ya, orang yang memohon pada Allah. Betul. Berdoa pada Allah, ya. Jadi lepas sembahyang terus dia bangun, ya. Sedangkan Allah Ta'ala sebut tadi, ud'uni astajib lakum, mohon apa sahaja kepada aku, nescaya aku akan perkenankan doa kamu. Betul. Malas orang kita ni. Malas, bangun, ya, terus. Oh, bangun. Ya. Tak tahu apa dia nak kejar. Sibuk sangatlah tu. Sibuk sangat. Ya. Sedangkan Allah Ta'ala, ya, membentangkan apa sahaja yang kamu mohon, aku akan perkenankan doa kamu. Yang malas tu dia buat macam ni doanya. Ya Allah, ya Tuhanku. Pas sembahyang ni doa angkat tangan juga. Angkat tangan juga. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya, macam semalam je lah, ya Allah. Macam biasa. Macam biasa. Macam biasalah. Ya Allah. Pun copy paste ni. Yang ketiganya bersyukur dengan perbuatan, ya, iaitu melakukan kebaikan dan segala bentuk amar makruf dan nahi mungkar. Betul. Ya,
Misalnya orang yang bersyukur itu apa dia? Dirikan solat 5 waktu. Ini minta macam-macam. Ya, bumi bintang semua diminta. Betul, Semayang tak solat juga. tak nak. Ya, sujud tak juga. Ya, zakat tak juga. Ya, misalnya apa dia? Hadir secara berjamaah di masjid. Sekarang ni kempen subuh macam Jumaat. Ya, hari ni subuh dah lambat. Jadi semua orang yang kerja ni misalnya ada sahaja peluang kesempatan. Jadi bangun bukan sekadar untuk kerja, untuk melakukan aktiviti yang lain. Bangun untuk mentaati Allah. Setelah kita dimatikan, kita dihidupkan, syukur pada Allah Ta'ala. Ya. Termasuk juga syukur ini bila kita dalam segi perbuatan ini kita mengajak orang lain melakukan kebaikan, ya, dengan rakan sekerja kita, jiran tetangga kita, kenalan kita di media sosial dan sebagainya. Jadi manfaatkan anggota badan kurniaan Allah Ta'ala ini, ya, mulut kita dan sebagainya untuk berterima kasih kepada Allah. Inilah yang disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Sesiapa yang syukur pada Allah dengan hatinya, dengan perbuatannya, dengan lidahnya tadi, apa dia akan dapat? Dia akan dapat, ya, tambahan. Nikmat itu akan bertambah. Bertambah lagi. Bertambah banyak lagi. Masya Allah. Ya. Jadi maknanya kalau pangkat dia misalnya biasa ini, dengan syukur pada Allah, naik pangkat. Kerja dengan lebih baik, ya, kerja dengan lebih profesional, insya-Allah naik pangkat. Dapat bonus lagi. Dapat bonus. Masya Allah. La azidannakum. Aku tambah banyak lagi hartanya dan juga keberkatan pada harta tersebut. Yang berkat tu kadang tak nampak, kan. Dan kadang-kadang ialah bila kita tengok siapa-siapalah hari ni, ada yang bekerja, ada yang berniaga, ada yang mungkin hidupnya dah rasa syukur dah, maksudnya dah bahagia. Tapi lah bila sebut tentang nikmat Allah ni, masih lagi ada keinginan untuk dapat yang lebih banyak, yang lebih baik. Itu baguslah. Maksudnya dia ada mencapai satu kemajuan. Dan itu tidak dihalang oleh Islam. Selagi mana dia mengikut landasan Islam. Namun kadang-kadang ada yang sanggup dengki, ada yang sanggup buat satu yang melanggar Islam lah, maksudnya mencuri ke, menipu dan sebagainya. Dan hakikatnya itu dah bertentangan dengan syukur yang sepatutnya, kan. Kalau saya kata tadi, ada dengan hati, ada dengan lisan, dengan perbuatan. Dengan hati mungkin dia redha, bahagia, gembira. Dengan lisan mengucapkan alhamdulillah, tapi dengan perbuatan tu masih lagi kurang, ataupun mungkin langsung tak buat, kan. Yang ini kita beri kesedaran kepada masyarakat, dan dalam podcast kita pada pagi ini juga kita bincang tentang syukur yang tak terungkap. Dan tadi pun dah bincang bersama-sama dengan kita Tuan Haji Jamali bin Muhammad Adnan, Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan. Kita borak-borak saat hari ini cerita tentang syukur. Kalau dalam bahasa Arab 3 perkataan, 3 huruf je. Shin, Kaf, Ra. Kita belajar Jawi sikit ni. Syukur. Syakara, syukur. Dan sebenarnya dia luas. Perspektif yang sangat luas cerita tentang syukur. Dan Ustaz dah cerita tentang kaedah nak bersyukur. Kenapa nak bersyukur lagi ni? Penting. Apa penting ni? Kan nak tunjukkan rasa terima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kalau tak tunjuk terima kasih, tak boleh ke? Kan maksudnya kan ialah perasaan tu mungkin ada ego sombong pada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. Kenapa kita wajib bersyukur? Ya. Sudah pastilah di sana pertamanya kita diciptakan oleh Allah Ta'ala supaya kita bersyukur. Ya. Inilah yang disebut di dalam surah An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Apa maknanya? Dan Allah Ta'ala itu mengeluarkan kamu daripada perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apa pun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tidak lain dan tidak bukan supaya kamu bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala. Jadi manusia, nikmatul wujud yang kita bincang tadi, Allah Ta'ala bagi bukan sekadar jadi manusia, lengkap dah, menyeluruh. Ya. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Ya. Sebab itu ini kenapa kita diminta bersyukur? Sebab kita diciptakan oleh Allah memang untuk bersyukur.
ya, di awalnya ketika mana kita dalam perut ibu kita. Yang keduanya, sesuatu kaum yang bersyukur itu dia tidak akan diazab oleh Allah Ta'ala. Ya, apabila kita menerima nikmat daripada Allah Ta'ala, kita bersyukur, ya, insya-Allah kita tidak akan diseksa, diazab oleh Allah Ta'ala. Cuba kita lihat apa yang berlaku kepada Qarun. Qarun ini hartanya terlalu banyak sehingga disebutkan bahawa kunci, ya, yang membuka gedung-gedung hartanya diangkut oleh 40 orang. Berat dia tu. Beratnya. Kunci saja. Kunci saja. Harta lagi tak tahu macam belum mana. lagi. Masya-Allah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, apabila diminta bersyukur pada Allah dengan perbuatan tadi, harta dah banyak, keluarkanlah zakat. Betul. Ya, dia kata, ya, ini adalah daripada kebijaksanaan aku berniaga. Tak ada kaitan dengan Allah Ta'ala. Akhirnya dia kufur. Akhirnya bila dia kufur, Allah Ta'ala azab dia. Kenapa? Sebab tidak bersyukur. Ya, azab macam mana? Ditenggelamkan, ya, ke dalam harta-hartanya tersebut. Sebab itu hari ini kalau kita pergi ke Mesir, jangan lupa melawat satu tempat namanya Tasik Qarun. Ya, ada istana dia dan ada, ya, tasik yang mana disebutkan hartanya telah ditenggelamkan. Masya Allah. Malah kita orang Melayu kita hari ni pun bila gali belakang rumah itu gini, ya, ada benda jumpa harta ke, ni harta karun ni. Harta karun. Kerana hartanya yang terlalu banyak ditenggelamkan, dimusnahkan, dihancurkan kerana tidak bersyukur. Ini kisah benar, Ustaz, kan? Kisah benar yang Allah rakam dalam Quran. Betul. Maknanya bukan cerita dongeng, bukan cerita. Allah dah tunjukkan dalam Quran ada orang yang tak bersyukur. Ya. Masya-Allah. Itulah, ya, dalam kehidupan kita. Bila yang kedua tadi, orang yang tidak bersyukur, mereka akan diazab oleh Allah. Sebaliknya, Allah Ta'ala menambah nikmatnya kepada orang yang bersyukur. Ya. Disebut di dalam Al-Quran yang kita bincang tadi, wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ya. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memberitahu sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti aku akan tambah nikmat keberkatan hartanya tersebut. Misalnya lah kita keluarkan zakat, ya, ataupun kita keluarkan sedekah. Ya, sedekah suatu yang sunat, zakat suatu yang wajib. Ya. Logik akal kata apa dia? Kenapa nak bagi duit pada orang? Kita penat membanting tulang itu gini kerja dengan penat lelah itu. Kenapa nak bagi orang? Sebab dalam harta kita ada milik orang lain. Ya, milik fakirnya, milik miskinnya dan sebagainya. Dan jaminan daripada Allah Ta'ala, ya, apabila kita keluarkan zakat, Allah Ta'ala tambah banyak lagi. Berkatkan lagi. Syarikat yang keluar zakat, dia tak akan bankrupt. Betul. Syarikat yang manusia yang keluarkan zakat, hartanya bertambah-tambah. Ya. Yang keduanya sedekah. Hari ini, ya, Ustaz Firdaus, saya pastikan bila kita keluar daripada rumah ke masjid dan sebagainya, ke surau, ya, Jumaat dan sebagainya, bukan sekadar ada telefon di poket kita, kunci dan sebagainya, duit. Untuk apa? Untuk kita sedekah. Ya. Tak dapat sedekah RM10, RM100, ya, RM1 dan sebagainya. Sudah pasti, ya, dengan sedekah tadi maknanya kita bersyukur dengan nikmat daripada Allah. Harta yang kita ada, kita beri kepada orang lain. Ya, kita beri kepada tabung masjid. Agak-agak orang yang kita bagi, misalnya kawan kita minyak motor habis, bang pinjam RM5 dan sebagainya, agak-agak dia diam ke bila kita bagi bantuan pertolongan kepada dia akan angkat tangan, dia doakan pula, doakan murahkan rezeki dia, cepatkan naik pangkatnya, tambahkan hartanya, tambahkan anaknya dan sebagainya. Doa tu yang mahal tu. Doa tu yang mahal. Apalagi doa orang yang amat-amat memerlukan. Betul. Mudah-mudahan tidak ada di antaranya dengan Allah Ta'ala hijab pendinding sampai terus. Ya. Sebab itu doa, sedekah, banyakkan sedekah sampai kita jadi kaya. Jangan tunggu kaya baru nak sedekah. Ya. Sedekah tiap-tiap hari, walaupun sekadar RM1, walaupun gitu gini, ya, sehingga akhirnya dah terbiasa, istiqamah, kita rasa lazat melakukan amalan-amalan yang baik tersebut.
dan Masya serba Allah. tak kena kalau kita tak sedekah Betul. walaupun sehari. Betul. Ustaz sebut tentang sedekah tadi, saya teringat ada orang yang bila dah bila dah ada kekayaan, ada rezekinya, Ya. dia rasa berat nak sedekah sebab dia rasa kurang. Kalau dia ada RM100, dia nak berikan RM10, dia tinggal RM90. Dia tak nampak yang berganda-bergandanya tu RM10 tu di akhirat. Betul. Dan Allah rakamkan juga dalam Quran, orang yang di akhirat nanti dia minta balik duduk dekat dunia untuk nak bersedekah dan nak lewatkan sedikit kematian semata-mata untuk sedekah. Dan rupa-rupanya ialah kita lihat hari ini dengan amalan sedekah, tanda syukur. Dan sedekah bukan semata-mata bila kaya, kan, sedekahlah sampai kaya macam Ustaz sebut tadi, alhamdulillah. Dan bila tentang sedekah ni pasti dia bersyukurlah Ustaz, kan. Ya. Kita nampak jelas orang ni memang syukur dengan rezeki dia, dan dia menunjukkan kasih sayang dia kepada manusia. Dan ini mudah-mudahan Allah tambahkan lagi rezeki dia, Allah tambahkan lagi berkat dia lah, insya-Allah. Kalau tak mampu sedekah dengan harta misalnya, walaupun dengan senyuman, itu Masya pun Allah. sedekah juga. Senyum dekat tabung masjid lah, Ustaz. Ada yang buat duduk depan tabung, dia senyum. Yang itu pahalanya lain lah. Senyum kepada rakan-rakan kita, senyum betul. kepada bos kita. Ya. Dia ada masalah hilang bila Betul. kita senyum. Betul. Dan senyum itu niatkan untuk bukan bodek dia, tapi untuk kita kebaikan. Masya Allah. Mengeratkan silaturahim dan sebagainya. Alhamdulillah, kita cerita tentang syukur hari ini. Ustaz dah cerita tentang bagaimana nak bersyukur, kaedah-kaedah, cara-cara yang sesuai untuk kita menunjukkan syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pasti Allah ada kelebihan dia, manfaat dia, ganjaran pahala dia, betul Ustaz, kan? Betul. Pahala yang sangat luas. Tadi Ustaz sebut tentang keberkatan, rezeki, dan mungkin Allah gantikan nanti di syurga, Ustaz. Ya. Kan, mungkin Ustaz boleh kongsi sikit apa lagi kelebihan-kelebihan dalam melahirkan rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Bagaimana kita nak menzahirkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Yang mana kalau kita buat, sudah pastilah kebaikan Allah Ta'ala akan bagi ganjaran, pahala, nikmat yang hebat di dalam syurga Allah Ta'ala. Pertamanya, dengan kita memuji Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan. Nabi Allah Sulaiman AS, dia menyebut, haza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Maknanya, ini adalah limpahan kurniaan daripada Tuhanku, untuk mengujiku, adakah aku bersyukur ataupun aku tidak mengenangkan ataupun kufur, tidak mengenangkan nikmat pemberiannya. Yang keduanya, dalam surah Ad-Duha, kita biasa baca, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maknanya, adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau sebutkan, zahirkan, ceritakan. Cerita kat rumah. Ini alhamdulillah, tiba bos ajak makan, bukan makan biasa, bukan ke kedai Pak Mat. Rupanya Sabah, saya berjaya nasi Arab misalnya. Yalah. Kena ceritakan. Menzahirkan. Sebab itu Imam Al-Qurtubi dalam mentafsirkan ayat ini menyebut, sebarkan apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kamu dengan perasaan syukur dan pujian kepadanya. Dan yang kedua, menyebut-nyebut nikmat Allah. Dalam mengiktiraf nikmat tersebut juga adalah satu bentuk kesyukuran. Betul. Syukur apa dia? Aksiden berlaku di highway. Kita balik kampung kan, tahun baru Cina, jalan jam. Kita pun tuan-tuan sekalian follow sahajalah. Berlaku kemalangan di hadapan kita, 7 kereta kenderaan misalnya aksiden, mati dan sebagainya. Kita kereta yang ke-8 selamat, alhamdulillah. Allah lindung. Allah Ta'ala lindung. Tidak lain dan tidak bukan juga kerana amalan kita. Jangan lupa bila kita naik kenderaan membaca doa. Subhanallazi sakhkhara lana haza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun.
kita naik kenderaan misalnya minta kepada Allah, antaranya kalau dapat solat hajat dahulu, ya, kalau dapat kita mengambil wuduk dahulu. Mengambil wuduk bukan untuk semayang sahaja, Betul. untuk melindungi diri kita, cover diri kita, termasuk cover daripada kemalangan ataupun kesusahan. Yang keduanya, macam mana kita nak menzahirkan rasa syukur pada Allah Ta'ala? Lakukanlah amalan-amalan sebagai satu bentuk dan tanda kesyukuran. Sebab itu di dalam Al-Quran menyebut i'malu ala Dawud syukra. Beramallah kamu wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jadi dengan kita melakukan amal sama ada dalam bentuk rukun Islam yang 5 ataupun amalan-amalan yang sunat, baca Quran, kita nak Ramadan dah ni, baca Qurannya dah mula ke belum, ataupun puasa-puasa sunat dan sebagainya. Kita akan puasa nanti berapa jam, 6 pagi sampai 7.30, 13 jam setengah. Jadi kena mula training itu dengan puasa sunat pada bulan Rejab, Syakban. Nanti tak adalah alasan, ya, Penat lah, letih lah, gastrik lah, macam-macam lah. Jadi dengan sebab itu, ini juga satu daripada tanda syukur dengan amalan kita. Ya. Dan yang ketiganya, sudah pastilah dengan kita bersyukur ini kalau dapat bangun menunaikan solat malam. Ya. Nabi SAW maksum, dosa langsung tak ada, confirm masuk syurga. Ya. Ketua di kalangan para Nabi dan Rasul. Setiap malam Nabi bangun untuk solat malam sehingga pecah-pecah kaki kerana lamanya sujud. Sehingga Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha isterinya tanya pada Nabi, kenapa engkau lakukan ini, solat malam, ya, sampai pecah-pecah kakinya, sedangkan tempat kamu diampunkan dosa kamu dulu dan sampai bila-bila tidak ada dosa pun. Baginda menjawab, ya Aisyah, afala aku nu'abdan syakura. Wahai Aisyah, tidakkah engkau menyukai aku daripada hamba-hamba yang bersyukur? Jadi bangun malam itu, solat itu, ya, juga satu daripada tanda syukurnya kita kepada Allah Ta'ala. Kerana nikmat yang terlalu banyak tadi. Cubalah Ustaz Firdaus ambil kalkulator ataupun ambil kertas, senaraikan nikmat pada hari ini. Susun, kira satu-satu. Kira satu-satu. Memang tak terkira. Betul. Ya. Jadi dengan sebab itu, apa yang boleh kita buat? Ya, beramal, termasuklah tadi bangun solat malam. Kita boleh bangun tengok World Cup kan? 2-3 pagi boleh bangun. Kenapa kita tak boleh bangun untuk walaupun sekadar solat tahajud 2 rakaat yang bukan sekadar pengabdian kita, tapi tanda syukur kita kepada Allah Ta'ala. Apa yang kita dapat, Allah Ta'ala tambah banyak lagi. Ya, satu, ketenangan dia dapat. Ya, rezeki melimpah ruah. Dan ketenangan daripada amalan-amalan kerana dia bersyukur tadi. Baca Qurannya, bangun malamnya, hadir ke masjid, ke kuliah dan sebagainya. Apa yang dia dapat akhirnya? Ketenangan. Ini betul. Yang orang cari hari ini. Tak tenang. Healing. Ya. Jadi tak tenang kesannya, simptomnya apa bila tak tenang? Terjun bangunan. Betul. Terjun Jambatan Pulau Pinang. Ya. Minum Gremoxone misalnya, racun misalnya. Ya. Jadi sebab itu macam mana nak tenang? Inilah amalan-amalan yang kita boleh buat, menghidupkan hati kita, jiwa kita, dan kita akan dengan ketenangan ini kita akan refleks dalam seluruh kehidupan kita. Betul. Ya. Menjadikan suami-suami yang bertanggungjawab, isteri-isteri yang taat, pekerja-pekerja yang amanah, pemimpin-pemimpin yang amanah. Jadi dia bukan semata-mata tiba-tiba jadi tak amalan-amalan kita. Berpunca di antaranya bermula daripada rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Itu dia punya ending dia, Ustaz. Tenang. Ya. Yang mudah-mudahan dengan tenang tu nanti banyak lagi urusan-urusan yang lebih mudah. Allah pun mudahkan. Allah Ta'ala urusan. akan selesaikan. Allah akan bantu segala-galanya, insya-Allah. Dan yang penting hati kita tenang. Ada orang dia buat dah macam-macam cara, Ustaz. Dia pergi makan ubat tak tenang-tenang. Dia jumpa dia pergi pusat hiburan nak tenangkan, tak tenang juga. Dia makan banyak-banyak pun tak tenang. Ada yang beli buku macam-macam buku ni, buku healing untuk tenang kan.
tapi masih lagi perasaannya tu kacau lah. Ya. Dan Orang KL kata jiwa kacau. jiwa kacau, betul, jiwa kacau. Mental dah koyak. Dia dah tak boleh nak fikir dah. Apa lagi aku nak kena buat hari ni? Sebenarnya rupa-rupanya dengan bersyukur tenang. Betul. Kan orang tasawuf kata apa? Apa yang ada tu syukur dulu. Ya, Kan kalau yang belum dapat sabar. betul. Ni kaedah yang saya belajar. Apa yang kita ada syukur. Kadang-kadang ialah kita mengharapkan sesuatu tapi tak dapat, kan kita sabar dulu. Apa yang ada tu syukur dululah. Syukur. Mungkin kalau ada orang dia berkahwin dah lama kan Ustaz, dah 5 tahun tak dapat anak lagi. Dia tengok orang lain ada anak ramai, dia rasa alangkah bahagianya kalau dia dapat anak juga. Betul. Tapi dia kena bersyukur sekurang-kurangnya dia ada pasangan. Betul. Dan dia ada masih lagi dikurniakan kemampuan untuk hidup dan sebagainya. Dan kalau belum dapat tu sabarlah. Mungkin Allah lewatkan sedikit, akhirnya dapat juga insya-Allah. Dan selagi mana usaha itulah mudah-mudahan. Saya teringat ada satu perbandingan juga Ustaz. Kalau saya tengok, seingat saya lah ada satu kisah. Dua orang kanak-kanak. Saya teringat satu kisah dua orang kanak-kanak kecil. Ya. Dia berada di taman permainan, bukan berkawan, maksudnya masing-masing tak pernah jumpa. Yang seorang duduk di kerusi taman, bertentangan. Yang seorang sebelah sini, seorang sebelah sini. Yang seorang ni kasutnya koyak. Ya. Kasutnya koyak, dah terkeluar dah depan dia tu. Bila dah terkoyak tu, dia tengok kasut dia dah koyak ni. Dia tengok kawan yang depan tu pakai cantik, handsome, kasutnya cantik, tak koyak lagi. Jadi dia rasa alangkah baiknya kalau aku dapat kasut macam dia. Yang kawan kat sana, dia pun minta juga alangkah baiknya kalau aku jadi macam dia. Kita tak tahu lagi apa yang dia nak. Jadi yang ni pun berdoa lah. Berdoa. Masing-masing berdoa. Ya Allah, kalau lah aku dapat jadi macam dia, dapat pakai kasut macam dia kan bagus. Dia minta macam tu. Mana minta bertukar badan lah. Dia minta bertukar badan. Aku nak jadi macam dia, nak pakai kasut macam tu. Yang ni doa, aku nak jadi macam dia, nak ada kasut macam tu. Bukan dia minta nak kasut tu. Akhirnya Allah makbulkan. Ini kita cerita dongeng lah. Dia dapat bertukar badan. Bila dah bertukar badan tu, kita tengok, katalah ibaratnya bertukar badan, kasut tu tadi, dia dah tengok dia dah pakai dah kasut tu. Tetapi ruginya dia tidak boleh berjalan. Ada maknya datang bawakan kursi roda, angkatkan dia duduk atas kursi roda. Yang tadi ni minta untuk tukar badan dengan kasut yang koyak, tetapi dia dapat berjalan. Alangkah bahagianya dia dapat tukar kasut, walaupun kasut tu koyak tetapi dia dapat berjalan. Akhirnya dia berlari dengan rasa seronok dengan kasut yang ada yang koyak sekalipun, tetapi dia dapat berjalan dan berlari. Yang ini dia dapat kasut tetapi akhirnya dia tidak boleh berjalan. Rupa-rupanya dia belum lagi menunjukkan rasa syukur apa yang ada, dan dia belum bersabar lagi apa yang dia belum dapat. Mungkin Ustaz boleh kongsi sikit hujung-hujung ni Ustaz, sebagai akibat. Mungkin tadi kita cerita Ustaz tentang tenang. Ada orang dia tak bersyukur juga. Mungkin apa lagi selain daripada tenang, apa lagi akibat orang yang tak bersyukur ni Ustaz? Ya. Kalau kita lihat tadi orang yang bersyukur ini, dia akan ditambah lagi harta, kelebihan, keberkatan. Ya, dan orang bersyukur itu dia akan beroleh ketenangan dan seumpamanya. Jadi bagi orang yang tidak bersyukur ni, sebagaimana kita bincang tadi, dia akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, akibatnya apa dia? Allah Taala murka kepada orang yang tidak bersyukur ini. Ya, malah dia akan menerima azab yang pedih dan menyakitkan. Ya, mereka inilah adalah orang-orang yang kufur, termasuk kufur nikmat Allah Ta'ala. Ya. Sebab itu dalam ayat yang panjang, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang dikurniakan harta oleh Allah, nikmat, anugerah, rezeki, macam-macam pemberian, tapi dia tidak bersyukur, ya, apa yang dia akan dapat? Ya, sesungguhnya azabku amat besar. Masya-Allah. Yang keduanya, orang yang tidak bersyukur ini menjadikan dia seorang yang tamak. Macam disebut tadi dah dapat dah.
dia nak lagi yang banyak lagi. Sehingga disebut dalam hadis, kalau tak silap saya, kalau dia manusia ini kalau dikurniakan satu lembah berisi emas, dia akan minta lembah yang kedua. Betul. Dah dapat lembah kedua, minta yang ketiga pula. Sebab perasaan tamak. Kerana tidak bersyukur. Tapi dengan dia bersyukur pada Allah Ta'ala dengan lidahnya, dengan perbuatannya, dengan hatinya, menyebabkan Allah Ta'ala memberikan penambahan, memberikan keberkatan untuk dia hidup dengan baik, dengan selesa, dan puncanya sudah pastilah dengan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, alhamdulillah kita dah borak-borak dalam podcast kita ni, tajuk syukur yang tak terungkap, dan kita pun dah di hujung-hujung ni Ustaz. Mungkin sebagai kesimpulan lah Ustaz, mungkin boleh simpulkan daripada perbicaraan kita pada pagi ini, bicara madani, dan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala ni kita dah jelas dah semuanya. Mungkin Ustaz boleh simpulkanlah sebagai penghujung. Silakan Ustaz. Di akhir ini saya mengajak kepada kita semua untuk melazimi satu doa yang merupakan doa Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Doa ini berbunyi, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa 'alal ladzi wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Maknanya, ya Allah, ya Tuhan kami, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmat-Mu yang Engkau kurniakan kepada kami dan kepada ibu bapa kami, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh, amal kebaikan yang Engkau redai. Dan yang akhirnya, masukkanlah daku dengan limpah rahmat-Mu ke dalam kumpulan hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi dalam kehidupan kita, matlamat kita sudah pastilah kebaikan. Dan kebaikan itu akhirnya membawa kepada Jannatul Firdaus. Macam Ustaz Firdaus nama. Kita nak kebaikan, kebaikan akhirnya membawa kepada syurga. Dan ianya bukan suatu perkara yang mudah. Memerlukan kepada jihad kita, istiqamah kita, kepahaman dalam ilmu yang berterusan. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang terbaik dunia dan akhirat, insya-Allah. Masya-Allah, alhamdulillah. Dan itulah kesimpulan yang kita dapat daripada bicara madani dengan tajuk syukur yang tak terungkap. Dan mudah-mudahan apa yang disimpulkan oleh Fadil Ustaz berkaitan dengan syukur ini, kita dapat ambil pengajaran, iktibar, dan mudah-mudahan daripada perkongsian lebih kurang 30 minit, 40 minit ini menjadi semangat kita untuk terus tunjukkan ucapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan segala tindakan kita, hati kita, lidah kita dapat menzahirkan yang terbaik dia, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita dalam bulan Rajab ini, dalam bulan Syaban ini kan, kita doa mudah-mudahan kita sampai dalam bulan Ramadan, Allah membalighna Ramadan, dan mudah-mudahan kita duduk dalam bulan Ramadan, Allah berikan keberkatan yang sangat banyak dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Yang inilah yang kita nak berusaha berjihad sungguh-sungguh, dan mudah-mudahan kita bersyukur Allah kurniakan kita dalam ibadah dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Wallahu alam. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak saya bersama Ustaz berada bersama dengan kita, berkongsi dan ambil kesempatan sikit. Lepas ni pun Ustaz ada banyak lagi urusan-urusan, insya-Allah, dan mudah-mudahan Allah permudahkan urusan juga Ustaz. Dan terima kasih banyak kepada yang bersama-sama dengan rancangan kita pada pagi ini, podcast Borak Dakwah, dan mudah-mudahan kita jumpa lagi insya-Allah dalam siri seterusnya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.